Assalamualaikum. Ya, jumpa lagi kita. Saya Sani Sen. Video kali ini berkenaan dengan kelengkapan persiapan kita untuk masuk ke melakukan aktiviti di dalam hutan, sama ada hiking ataupun jungle trekking. Dan mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada anda semua yang menonton video ini, yang mengikuti channel saya, yaitu channel Sani Sen channel di YouTube. Okey. Jadi sebelum kita melakukan sebarang aktiviti di dalam hutan, ya memang kita perlu membuat satu perancangan berkenaan dengan persiapan pribadi kita sendirilah, persiapan personal mengenai dengan untuk kita menghadapi sebarang kemungkinan di luar jangkaan. Semada untuk kita hiking atau camping ataupun jungle trekking. Ya, dan mungkin ramai di kalangan kita yang beranggapan bahawa untuk hiking 1-2 jam dalam jarak kilometer dalam perjalanan 2-3 jam tidak memerlukan banyak item ataupun peralatan alat bantu yang mungkin kita bawa sebagai persiapan dan persediaan menghadapi sebarang kemungkinan di luar dugaan. Tapi hari ini saya akan berkongsi dengan anda. Okey. Sebenarnya item-item ini yang perlu kita bawa tidaklah begitu banyak dan tidak perlu benda yang heavy, yang berat, yang sehingga akan menyebabkan membatasi pergerakan kita untuk hiking atau jungle trekking, lebih-lebih lagi kalau camping lah, ya. Jadi kita juga harus membawa flysheet ataupun poncho, di mana flysheet atau poncho ini boleh digunakan sebagai baju hujan apabila hari hujan. Ya, mungkin kita tidak akan menyangka bahawa mungkin cuaca cerah tapi tiba-tiba dia akan jadi hujan, hujan turun. Ya, kita tidak tahu. Okey. Lebih-lebih lagi sekarang di musim penghujan. Okey, jadi benda ini penting, iaitu poncho, untuk dijadikan baju hujan jika hujan, ataupun dijadikan tempat bermalam, untuk sebagai atap dia lah untuk kita tidur di dalam hutan seandainya sesuatu yang di luar jangkaan berlaku kepada tim kita ataupun diri kita sendiri. Misalnya banjir, dan kita tidak mampu untuk menyeberangi sungai yang kita lalui, anak-anak sungai, dan boleh mendatangkan bahaya. Jadi dengan adanya poncho, kita boleh bermalam di sana dengan lebih selesa di dalam hutan. Okey, kemudian kita juga perlu membawa hammock. Hammock ini daripada paracord lah, tali paracord. Dia agak ringan, simple, mudah, senang kita nak uruskan dan handlekan dan senang dipasang lah dan digunakan. Okey. Kita cuma perlu gantung dia di pokok-pokok dan kita boleh tidur di sana dengan lebih selesa dan lebih selamat. Okey, kemudian kita perlu membawa tali. Tali ni untuk memasang kemah, sebagai tali square perimeter kita, ya, semasa kita bermalam di dalam hutan. Okey, kemudian rakan penting kita ialah kompas. Okey, kompas tanpa menggunakan bantuan internet. Ya, kemungkinan besar kawasan-kawasan yang kita masuk tidak mempunyai liputan internet, dan juga untuk liputan yang membolehkan kita menggunakan kemudahan GPS itu sendiri. Okey. Sediakan kompas ini di dalam backpack kita. Kemudian kita juga harus membawa, kita bercakap tentang alat komunikasi. Okey. Walkie-talkie point to point, mungkin dalam jarak radius 2 km. Okey, mungkin menjadi satu kelebihan kepada rakan-rakan yang menjadi ahli kelab radio amatur untuk berhubung sebagai komunikasi sekiranya kawasan tersebut yang kita hiking, yang kita jungle trekking atau camping tidak mempunyai liputan komunikasi handphone dan juga internet. So walkie-talkie ini amat berguna. Okey, sebagai salah satu alat komunikasi di antara kita dan juga rakan-rakan setrek kita. Okey. Kemudian kita juga perlu membawa headlamp. Okey, lampu surut. Okey. Selain daripada persiapan kita adalah untuk menghadapi kemungkinan semasa kita turun hari sudah gelap dan kemalaman. Jadi kita sekurang-kurangnya telah pun bersedia dengan situasi di luar jangkaan tadi, yaitu dengan headlamp. Okey. Headlamp ini juga boleh digunakan sebagai alat isyarat kecemasan, ya. Okey. Okey.
untuk memberitahu kepada pasukan yang sedang mencari kita sekiranya kita tersesat di dalam hutan ataupun kita tidak dapat keluar dengan secepatnya, dan ahli keluarga kita melaporkan kepada pihak berwajib, seperti contoh ahli pomba, pasukan pomba, untuk menjalankan SAR, search and rescue, maka senang kalau kita ada headlamp untuk kita memberi isyarat kedudukan di mana tempat kita berada. Yang paling penting tempat kita berada itu mestilah lapang dan mudah kelihatan. Oke, kemudian clarify emergency. Oke, clarify emergency ini sebagai salah satu isyarat kecemasan SOP di dalam hutan. Kita gunakan warna merah dan juga ada cahaya, menggunakan warna merah dan bercahaya lah. Jadi sekurang-kurangnya ini sebagai salah satu isyarat SOS signal di mana kedudukan kita, keberadaan kita, dan benar SOS ini lebih kepada isyarat. Kemudian dia juga boleh digunakan sebagai alat pelindung keselamatan daripada serangan binatang buas, contoh harimau, di mana kalau kita menyalakan dia akan mengeluarkan cahaya yang terang dan juga asap yang tebal berwarna merah. So ini mungkin menakutkan binatang, jadi kita boleh selamat. Okey. Kemudian kita juga perlu membawa emergency blanket. Okey. Apabila kita hiking di kawasan-kawasan tinggi, contoh yang 1000 lebih meter ke atas dari paras laut, ya mungkin dia akan mempunyai kabus. Sebagai contoh di kawasan Sabah ini, kawasan Banjaran Croker yang ada di Sabah, kebanyakan tempat dia berkabus, dan kabus ini pula kadang begitu sejuk, jadi kadang dia boleh mendatangkan berbahaya juga kepada kita apabila suhu badan menurun dengan cepat, di mana kita akan kedinginan yang melampau boleh menyebabkan kematian. Okey. Kemudian saya juga bercerita tentang water bottle. Okey, botol air. Okey, botol air yang boleh diisi semula, yang boleh di refill, dan bersama dengan coffee cup. Okey. Coffee cup ni banyak guna dia. Selain daripada memasak air, kita juga boleh memasak makanan di coffee cup. Okey, ini amat banyak boleh kita sebagai alat bantu lah. Kemudian kita juga perlu membawa pisau. Okey, pisau ini kita perlu bawa dan simpan ada di dalam big bag. Sekurang-kurangnya pisau ini bolehlah membantu kita untuk mendapatkan makanan umbut, ya, memotong akar kayu ataupun mencari makanan, di mana kita boleh jadikan dia sebagai mata lembing. Okey, untuk mencari ikan ataupun makanan-makanan yang ada di anak sungai sekiranya kita tersesat. Dan pisau. Okey. Ini juga perlu kita bawa lah, ya, sebagai untuk membuka laluan, mencatas dan sebagainya. Dan juga kalau dalam keadaan survival, kalau kita ada pisau ni lebih memudahkan usaha kita dalam ikhtiar hidup lah. Okey. Kemudian kita juga perlu membawa alat-alat perubatan, sebagai contoh andu, triangle ni, kain triangle. Mungkin kita ada rakan-rakan kita yang silahau patah, seliuh patah ataupun luka dan sebagainya. Sekurang-kurang kita telah bersedia dari segi alat bantu kecemasan yang awal. Kemudian kita juga perlu membawa spray alat kejang. Okey, alat spray kekejangan otot kita perlu bawa. Ya, kemungkinan kita tidak tahu juga, walaupun keadaan kita, kondisi badan kita cukup fitness, tetapi kadang-kadang boleh kerana perubahan suhu yang berlaku di kawasan trek, kadang-kadang boleh menyebabkan kekejangan otot boleh berlaku. So sebelum terjadi, lebih baik kita bersiap sedia untuk menghadapinya. Kemudian kita juga bawa untuk ubat luka lah, pencuci luka, seperti contoh Dettol paling simple. Sekiranya kita mengalami gigitan pacat, kan, semut-semut yang gatal, semua kita boleh cuci lah, supaya jangan menjadi satu keradangan kulit kepada kita, sehingga kita dapat menjangkitkan bakteria nanti di dalam hutan semasa kita melakukan aktiviti yang kita minat. Kemudian kita juga perlu membawa ubat luka jenis serbu. Okey. Tapi saya ingin menasihatkan kepada anda semua, apabila berlaku sesuatu yang contoh kecederaan yang menembusi di kulit, yang kalau kita cabut dia boleh mendatangkan pendarahan yang banyak, lebih baik jangan dicabut. Okey, kita cuma perlu buatkan kerja-kerja untuk
bantuan kecemasan, kemudian kita bawa dia ke hospital yang berdekatan, mungkin mendapat perawatan yang lebih pakar. Okey, kemudian kita bawa Handiplas. Ini semua adalah sebagai usaha kita untuk kecederaan-kecederaan kecil semasa kita melakukan aktiviti yang kita suka, hiking dan trekking, ataupun kita mencari umbut, kita memancing ikan. Okey. Jadi kadang-kadang kejadian sesat di dalam hutan. Tidak ada sesiapa pun yang menginginkan kejadian sesat ini berlaku ke atas dirinya. Tetapi apa yang perlu kita lakukan seandainya kita menyadari bahwa kita telah tersesat di dalam hutan? Perkara utama yang paling penting adalah ketenangan fikiran. Jangan panik, jangan takut. Okey. Kemudian kita perlu berhenti serta-merta di kawasan di mana kita menyadari yang kita telah pun tersasar daripada trek. Yaitu kita amalkan konsep stop. STOP, stop. Yaitu S memanglah berhenti serta-merta, itulah tindakan TSM kita. Tindakan serta-merta kita apabila kita menyadari, yaitu kita berhenti dulu. Kita berhenti, kita relax. Okey, kita relax, kita tengok. Kita kalau ada air kita minum. Okey. Kemudian kita thinking atau kita berfikir. Okey, aku di mana? Macam mana? Okey, di mana tu trek? Okey, jangan terlampau berkesusahan, sebab apabila kita mengalami tekanan di dalam diri, maka kita akan gagal untuk berfikir secara rasional dan bijaksana dan kreatif. Okey, kita berfikir. Okey, kemudian kita observe, iaitu membuat penilaian atau tinjauan kawasan, mengesan jejak kita, mengesan trek yang mungkin akan kita lalui atau yang telah kita lalui. Kemudian seandainya kita gagal untuk mengesan trek tersebut, jangan panik. Okey, jangan terlalu panik dan jangan terlampau berkesusahan. Okey. Apa yang penting di sini ialah kalau yang beragama Islam, ya, sebelum masuk hutan baca doa, Nabi Islam baca doa, kemudian kita memohon kepada Allah atas perlindungan dan juga menjaga keselamatan kita. Kita azan apabila melakukan azan, yang mudah-mudahan dengan azan ini boleh dapat menenangkan diri kita sebagai satu motivasi dalaman kita. Okey. Begitu juga dengan agama-agama lain, mengikut kepercayaan masing-masing, berdoa kepada Tuhan. Kemudian kita rancang apa yang perlu kita buat, seterusnya, dan bagaimana untuk cara kita keluar daripada kawasan itu dan mencari jalan keluar. Okey, salah satu tip dia yang banyak dikongsi ada oleh para penggiat survival ialah mencari anak sungai, mengikut aliran anak sungai. Ya, kebanyakan kampung-kampung ataupun ladang-ladang yang di Malaysia atau di Sabah ini kebanyakannya di aliran air sungai yang daripada bukit hutan tu akan keluar ke ladang. InsyaAllah kita akan selamat di situ. Kemudian apabila kita berada di dalam hutan juga, masa kita berehat, lebih baik kita mencari perdu pokok yang besar untuk kita berehat apabila kita tersesat, di mana belakang kita perlu membelakangi perdu, dan kita hanya perlu melihat di bagian 3 dimensi, 3 sudut, yaitu depan, kiri dan kanan. Begitu yang harus kita lakukan. Kemudian kita akan melihat masa, kalau adakah waktu lagi untuk kita bergerak dan seterusnya. Kalau tidak ada masa, contoh masa yang kita menyadari kita sesat sudah jam 5 petang, perlu diingat hutan begitu cepat malam, disebabkan oleh kenopi-kenopi pokok-pokok balak yang menutup permukaan hutan. Jadi, dan juga pergerakan yang mungkin mendatangkan berbahaya. Jadi apapun pesanan saya kepada anda, elakkan sesat di hutan, buat persiapan dan persediaan sebelum melakukan aktiviti di dalam hutan. Ya, sesat di dalam hutan bukanlah satu gurauan, dia antara hidup dan mati. Ya, apapun, mempelajari ilmu survival, membuat persiapan semasa melakukan aktiviti hutan bukan satu kelebihan kepada kita. Ya, apapun, salam hormat daripada saya, Sani Sam. Jumpa lagi.